Jam menandakan 1 tengah hari sekarang ni dan inilah situasi semasa di hadapan pintu 2 Istana Negara. Saya Faris Daniel melaporkan perkembangan keluar masuk melibatkan pemimpin parti politik yang mungkin akan menyusul dalam masa terdekat, tidak kira mungkin dalam beberapa minit sekalipun, beberapa jam sekalipun. Kami masih lagi sedia di sini sejak awal pagi tadi dan sebenarnya kalau dilihat belakang ni, media sekarang ni lebih alert kerana kita masih lagi berbaki kira-kira 1 jam lagi sebelum timeline untuk menghantar pencalonan Perdana Menteri ke-10 dan pembentukan kerajaan baru tamat pada jam 2 petang ini. Dan inilah situasi semasa yang dapat saya kongsikan, panas terik dan juga alhamdulillah wartawan juga sudah selesai makan tengah hari dan sekarang kami semua sudah sedia untuk menjalankan laporan semasa sekiranya ada pergerakan keluar masuk melibatkan pintu 2 di Istana Negara. Dan saya juga dimaklumkan tadi, awal pagi tadi sebenarnya di pintu 1 Istana Negara, Raja Permaisuri Agong ada pergerakan keluar yang mana dimaklumkan oleh rakan wartawan saya di sini, katanya Raja Permaisuri Agong ke hospital ada tujuan check-up. Namun dilaporkan Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah masih lagi berada di dalam istana, pastinya menantikan pemimpin yang akan bawa akuan bersumpah ataupun surat akuan bersumpah SD yang akan menentukan siapa selepas ini calon Perdana Menteri kita yang ke-10. Dan bercakap juga tentang keadaan di sini, pastinya hangat, pastinya panas, selain juga disebabkan cuaca, pastinya angin-angin bertiup kencang, politik juga boleh dikatakan agak hangat sejak awal pagi tadi, yang mana masih lagi berlangsung, dikatakan masih berlangsung lagi mesyuarat Dewan Tertinggi UMNO di Menara Dato' On WTC KL. Dan juga kami sebenarnya menjangkakan mungkin pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mungkin akan datang awal sebentar tadi kerana katanya dilaporkan oleh Fidaw Hazir, rakan wartawan kami, beliau ada keluar daripada kediaman beliau lebih kurang jam 11 pagi tadi sebenarnya, tapi kami masih lagi tidak pernah melihat sebarang pergerakan ataupun keluar masuk melibatkan Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya kira itu saja yang boleh saya kongsikan dan pastinya tempoh 1 jam ini agak kritikal yang mana kami pastinya akan lebih alert dan juga peka untuk menantikan pergerakan masuk ke pintu 2 Istana Negara yang akan menjadi saksi kepada hari yang bersejarah ini. Saya hantar kepada Nailah dan juga Haris Ashraf di Pusat Penyiaran Asia. Silakan. Salam sejahtera. 3 hari selepas rakyat Malaysia memilih, sehingga kini rakyat Malaysia masih menunggu. Dan selepas 3 hari, anda masih lagi setia bersama kami di Astro Awani. Saya Nailah Huda. Dan saya Haris Ashraf Hasnan. Sudah tentu waktu yang cukup kritikal ketika ini. Berbaki kurang 1 jam, seperti yang dikatakan Faris Daniel tadi, kita menantikan siapakah yang akan diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Itu yang masih lagi menjadi tanda tanya, bagaimana pembentukan yang bakal berlaku, siapakah individu-individunya, siapakah yang akan keluar masuk istana, siapakah yang akan keluar masuk dari Menara Dato' On. Itulah persoalan demi persoalan yang terus bermain di fikiran kita. Tetapi wartawan-wartawan kami di lapangan akan terus membawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa. Naila. Ya, itu di peringkat persekutuan. Tapi kalau kita lihat di peringkat negeri, sudah ada yang terjawab persoalan itu. Sudah ada yang mungkin bersedia untuk memulakan tugas serta-merta. Apabila kita melihat di Perak misalnya, baru saja selesai istiadat mengangkat sumpah bagi barisan Exco terbaharu buat negeri Perak. Kalau kita saksikan pembentukannya terdiri daripada ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pakatan Harapan dan juga Adun Barisan Nasional. Itu mungkin memberi bayangan bagaimana bentuk kerjasama boleh dicapai. Tapi berbeza sedikit bagi negeri Perak apabila jemputan diberikan kepada parti yang mendapat kerusi tertinggi iaitu Perikatan Nasional, tetapi apabila diberitahu bahawa tidak cukup majoriti, kemudian ditawarkan kepada parti-parti lain dan apabila mereka mencapai majoriti, mereka dijemput untuk membentangkan calon menteri besar iaitu Datuk Seri Sarani Muhammad dan juga kemudian terbentuknya lah line up barisan Exco negeri Perak yang sudah mengangkat sumpah sebentar tadi. Adakah kita akan menyaksikan yang sama bagi peringkat persekutuan? Difahamkan ketika ini di WTC jika tidak silap saya. Kita terus sahaja melihat apa sebenarnya update nampaknya ahli Parlimen Jelebu. Okay, I think the bell. Okay, right. You tengok, diorang akan turun sekejap lagi dapatkan pada diorang.
nampaknya sama seperti kenyataan-kenyataan yang dilihat sebelum ini. Tunggu sehingga kenyataan rasmi. Masih lagi mengunci mulut. Kita tidak tahu apa yang dicapai di Menara Dato' On itu. Kita masih lagi menantikan apa keputusan terutamanya di peringkat Barisan Nasional. Sedangkan tadi kita nampak Datuk Seri Hishamuddin juga masih lagi kekal dengan prinsip pendiriannya yang menyatakan bahawa terdapat banyak spekulasi tentang apa yang sedang berlaku dalam apa jua formula atau rundingan. Pendirian saya ataupun Datuk Seri Hishamuddin jelas dan tidak akan saya kompromi. Itu kata Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Dan selain itu banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita teliti, mengambil iktibar apa yang telah pun selesai di negeri Perak. Negeri Perak nampaknya sedang bermula untuk memulakan, saya rasa bila-bila masa sahaja mesyuarat kerajaan negeri itu boleh bermula, boleh menentukan hala tuju pembangunan. Banyak lagi perkara-perkara yang perlu diberi tumpuan, termasuklah bajet negeri Perak yang bajet di Persekutuan belum lagi lulus. Tapi bajet negeri Perak boleh diteruskan, kerajaan negerinya sudah pun tertubuh secara rasmi. Bagaimana kita nak mengambil iktibar daripada perkara ini? Jadi kami tidak berdua sahaja di sini. Bersama dengan kami ketika ini Profesor Madya Dr. Muhammad Fathi Yusof. Dr. Fathi merupakan pensyarah undang-undang dan polisi Universiti Teknologi Malaysia UTM. Bagaimana kita memahami dalam konteks penubuhan sama ada di peringkat kerajaan negeri maupun kerajaan persekutuan, penubuhan kerajaan itu? Kerana kalau kita mengambil iktibar dalam situasi ketika ini, di peringkat persekutuan, kecoh sini nak kerjasama siapa, ini nak kerjasama dengan siapa, siapa yang ada SD. Tetapi di negeri Perak, kerjasama itu jelas. MB telah pun mengangkat sumpah, Exco telah pun mengangkat sumpah. Perjalanan itu telah pun dilihat begitu lancar sekali di negeri Perak. Pandangan Dr. Fathi dalam melihat pembentukan kerajaan pasca PRU15 ini. Ya. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertamanya kita melihat pilihan raya kali ini memang sangat menarik. Ya. Kerana di peringkat persekutuan tidak ada yang mendapat simple majority. Itu satu sejarah, tidak pernah berlaku. Ya. Sejarah dalam pilihan raya lepas, perubahan dari sudut tampuk kerajaan daripada BN kepada PH. Kali ini sejarah sekali lagi apabila tidak ada mana-mana parti yang memiliki majoriti mudah, iaitu 112 atau dalam selepas pilihan raya 111 sudah cukup sebenarnya. Dan apa yang berlaku di Perak itu adalah menggambarkan satu dinamika di dalam politik. Kerana bila kita melihat dalam pelantikan ketua negara ataupun penubuhan kerajaan, asasnya bukanlah coalition atau gabungan politik, tetapi adalah confidence. Itu asas di dalam penubuhan kerajaan yang disebut di dalam kepercayaan yang mendapat kepercayaan. Asasnya adalah kepercayaan, sebagaimana perkara 43 menyebut mana-mana anggota Dewan Rakyat yang pada hemat Yang di-Pertuan Agong mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka layak untuk dilantik Perdana Menteri. Jadi asas kepada penubuhan kerajaan bermula dengan kepercayaan kepada Perdana Menteri. Dan kepercayaan ini walaupun dalam situasi yang biasa sebelum ini berlaku dengan mudah apabila wujud majoriti mudah. Maknanya kita boleh melihat parti yang menang sebelum ini, Barisan Nasional, sebelum itu Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Jumlah yang mudah. Tetapi kali ini apabila kita tidak memiliki jumlah yang nyata dari sudut politik, parti politik itu, maka asas yang perlu kita kembali ialah perlembagaan itu sendiri, iaitu perkara 43, kepercayaan anggota Dewan Rakyat. Itu yang paling utama. Dan soalnya bagaimana hendak membuktikan kepercayaan ini satu persoalan yang penting. Betul. Sebagaimana yang saya sebut tadi, rujukan pertama parti politik. Dan parti politik sepatutnya menyatakan secara jelas sokongan kepercayaan mereka kepada siapa. Dan itulah yang dilakukan oleh PH, oleh PN, tetapi tidak dilakukan oleh BN. Bahkan itu juga yang dilakukan oleh GPS. Hari ini keluar kenyataan mengesahkan pendirian yang awal bahawa bersama dengan PN. Dan masalah yang timbul hari ini kerana apabila BN tidak membuat keputusan yang jelas. Ini proses dalaman parti, internal issues in the party itself. Dan apabila BN tidak membuat keputusan melalui saluran yang betul, Presiden ada menyatakan pendiriannya, tetapi pendirian Presiden bukan pendirian parti. Kerana ini prinsip di dalam
pengurusan parti politik. Dia tidak boleh bersifat diktator, autokratik. Tidak ada kaedah dalam kepimpinan parti begitu. Dia ada kaedah. Kaedah yang paling kuat Perhimpunan Agung UMNO, PAU. Itu asas membuat keputusan. Tapi dalam keadaan sekarang mustahil untuk memanggil mesyuarat agung. Maknanya pihak yang membuat keputusan dalam UMNO kita tahu majlis tertinggi. Betul. Dan di dalam Barisan Nasional Dewan Tertinggi. Itu dua institusi penting. Tetapi keputusan-keputusan yang dibuat itu ternyata tidak menggambarkan secara jelas sokongan sama ada kepada A atau kepada B. Sama ada kepada Pakatan Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Tidak jelas. Jadi apabila tidak jelas, bermakna setiap ahli parlimen, kalau kita perhatikan pada hari ini, ada di kalangan mereka membuat pendirian tersendiri. Itu yang berlaku sekarang. Sebahagian daripada ahli parlimen, walaupun kita tidak didedahkan secara jelas. Rumus itu banyak, A, B, C yang memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Tapi kita tak tahu siapa. Jumlah pun dikatakan cukup. Hari ini saya dapat maklumat daripada kenyataan media ditambah lagi satu sokongan kepada Perikatan Nasional. Kenyataan ataupun perakuan yang dibuat di dalam SD, Statutory Declaration, itu adalah satu perakuan yang boleh dianggap menggambarkan kepercayaan dalam konteks kefahaman perlembagaan. Itu yang dimaksudkan begitu. Ya, tapi kalau kita nak mengambil kira juga Akta Anti Lompat Parti, yang mana kalau kita lihat ada tafsiran yang berbeza. Ini satu ruang yang baru untuk Malaysia juga kan. Kalau kita nak merujuk kepada apa yang dikongsikan oleh Datuk Seri Azalina Othman Said baru saja sebentar pagi tadi, beliau menjelaskan as mentioned above, BN has also developed internal means to manage party discipline. Ini seperti yang Prof katakan tadi kan, especially amongst the elected MPs here. Prior to them receiving their watikah and nomination, all BN candidates have signed a series, telah pun tanda tangani siri dokumen termasuklah offer letter, SD, statutory declarations, candidacy agreement and an oath. The collective implications of all the above mentioned documents are that A, all elected BN MPs have declared that any seats that they contested and won belongs to BN. And B, the BN chairman has the sole prerogative to negotiate the formation of a post-election coalition government. The respective BN MPs have also undertaken that they will cease to be a member of BN if they violate BN directives, in which under the operations of the anti-hopping law, they will lose their seat in Parliament. Kalau Prof Fatty, macam mana nak tafsirkan Akta Anti Lompat Parti? Satu perkara yang menarik juga untuk kita perhatikan, sebab di dalam perkara 49A yang dipinda itu meletakkan beberapa kriteria yang dianggap sebagai lompat parti. Ia belum diuji lagi. Ini baru diuji. Ini kali pertama. Yang menarik untuk kita lihat tafsiran, sebab pindaan peruntukan perlembagaan itu sendiri peruntukan yang umum dan memang sifat perlembagaan begitu. Kita tak boleh nak terlalu spesifik. Umum. Iaitu yang pertamanya, apabila seseorang mengisytiharkan keluar daripada parti, maka dia dikira lompat. Itu jelas. Itu jelas. Yang keduanya, apabila seorang tidak lagi menjadi anggota parti, cease to be a member of the party, tidak lagi menjadi anggota parti, itu juga dianggap sebagai lompat parti yang menyebabkan hilang kerusi dia di parlimen. Termasuk kalau dipecat. Okey. Kemudian ada peruntukan berikutnya. 49A pasal 2 yang menyebut beberapa perkara yang tidak dianggap sebagai lompat parti. Umpamanya parti itu dibubarkan. Dan termasuk juga apabila seseorang dipecat. Expulsion from political party is not considered as lompat parti. Jadi di dalam situasi begini, saya tak pasti apa yang ada di dalam kandungan aku janji itu saya pun kita tak dapat dokumen itu secara jelas. Tetapi kita kena bezakan dokumen yang ditandatangani sebelum pilihan raya dan juga perakuan kepercayaan yang dibuat selepas pilihan raya. Sebenarnya pernah berlaku di Perak dahulu apabila 2 orang ahli parlimen daripada PKR lompat parti. Sebelum dia lompat, sebelum dia menjadi calon, dia telah membuat perakuan bahawa apabila dia menukar parti, maka kerusi dia hilang. Itu dinyatakan secara jelas dan ditandatangani oleh calon berkenaan sebelum dia bertanding di dalam pilihan raya. Apabila dia lompat, maka parti mengambil tindakan dan mendakwa bahawa kerusi dia kosong. Lalu kes dibawa ke mahkamah, mahkamah memutuskan perakuan yang dibuat sebelum daripada dia bertanding dan menang itu tidak boleh diterima sebagai surat letak jawatan yang menyebabkan kedudukan dia kosong. Itu
prinsip yang dipegang dalam situasi demikian. Walaupun situasi kita ini agak berbeza dan yang menariknya dia berkait rapat tentang kedudukan lompat parti, tetapi sebenarnya perkataan yang mungkin dibincangkan itu cease to be a member of party, iaitu tidak lagi menjadi anggota parti. Bagaimana sesuatu parti itu mendefinisikan seseorang tidak lagi menjadi anggota parti. Dan kalau kita masih ingat, selepas daripada Parlimen meluluskan pindaan perlembagaan itu, ada beberapa parti yang bertindak cepat, iaitu DAP. Kalau tak silap saya, Parti Amanah juga bertindak dengan cepat, meminda perlembagaan parti, memberikan definisi maksud cease to be a member of party itu, termasuklah sesiapa anggota parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri yang bertindak bertentangan dengan keputusan parti. Kalaulah ahli parlimen DAP sekarang ini melakukan SD, menyokong PN contohnya, maka kerusi dia hilang. Tetapi untuk UMNO tidak meminda perlembagaan. Dia tidak berlaku kepada UMNO buat masa ini. Tapi kita nampak bagaimana kita nak memahami dari segi percanggahan, boleh saya katakan sebagai satu ayatnya adalah percanggahan di antara perlembagaan persekutuan yang dipinda itu dan juga perlembagaan parti. Sudah tentu dalam apa-apa jua tidak ada apa-apa undang-undang yang boleh mendahului atau melebihi daripada apa yang ditetapkan oleh boleh oleh, kita hentikan sebentar, kita ke WTC. Sebenarnya Haris, kita terlepas tadi daripada apa yang dikatakan oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi Datuk Seri Jalaluddin Alias. Sebenarnya katanya kesemua 30 ahli Parlimen Barisan Nasional telah pun menzahirkan semangat solidariti apabila beliau berkata mesyuarat berlangsung dengan baik sekali dan lancar. Kita telah ada kata sepakat dari kesemua 30 ahli parlimen. Itu satu perkembangan baru daripada hasil mesyuarat. Tapi kita tak tahulah kata sepakat itu apa bentuk kata sepakat itu masih lagi menjadi tanda tanya. Dan sempat tadi dengar Datuk Seri Jalaluddin yang merupakan ahli parlimen Jelebu yang mempertahankan kerusi yang menanginya menyatakan bahawa mereka ke atas tu, tunggu mereka ke atas tu. So maksudnya ada pemimpin-pemimpin di atas akan memberi kenyataan secara lanjut. Berbalik kepada soalan saya tadi, Dr. Fatty, percanggahan di antara perlembagaan persekutuan, perlembagaan parti, kerana akhirnya di situ orang akan nampak kenapa parti yang nak bertindak lebih sedangkan perlembagaan persekutuan membenarkan untuk seseorang ahli parlimen itu menyatakan sokongan kepada ahli parlimen lain. Bagaimana kita nak memahami percanggahan di situ? Ya, sebenarnya peraturan parti bertujuan untuk mendisiplinkan anggota parti. Memang peraturan parti itu penting supaya parti itu dia ada peraturan dan wujud solidariti di dalam parti. Tetapi kita kena bezakan di antara urusan parti dengan urusan perlembagaan. Urusan perlembagaan mesti berteraskan kepada prinsip yang terdapat di dalam perlembagaan. Konsepnya kepercayaan. Bukannya terikat dengan parti, melainkan ikatan itu telah dibina di dalam perlembagaan parti yang dikaitkan dengan perkara 49A seperti yang dilakukan oleh DAP dan juga Amanah tadi. Dan dokumen-dokumen yang ditandatangani juga tidak boleh menjadikan asas yang kukuh untuk kita katakan mengatasi prinsip perlembagaan itu. Alright. Prof, dalam masa yang sama kita nak melihat perkembangan semasa ini, kita nak keluar sikit daripada perlembagaan parti dan juga mengenai dengan parti-parti yang menjadi tumpuan sekarang ini. Kita nak melihat secara keseluruhannya, berbalik kepada apa yang kita lihat di negeri Perak apabila sudah pun mencapai persefahaman kata sepakat antara parti-parti, dibenarkan kepada dua parti untuk membentuk barisan exco di sana. Kalau kita nak bandingkan di peringkat persekutuan pula, mungkin berbeza. Kita dah lepas 3 hari masih belum ada lagi bayangan. Mungkin kita akan dapat saksikan berbaki lebih kurang setengah jam je lagi sebelum deadline tamat tempoh waktu untuk mengemukakan calon Perdana Menteri kepada Istana Negara ini. Tapi kalau kita nak lihat situasi semasa, kita nak bandingkan antara kesemua parti sekarang ini, bagaimana untuk kita fahami pentingnya keputusan ini dibuat secara lebih jelas, kerana seperti yang Prof katakan tadi, bagaimana parti-parti ada perbincangan dan rundingan masing-masing, tetapi pada masa yang sama kalau kita nak bergerak ke hadapan apabila
kerajaan campuran atau gabungan ini menjadi realiti baharu seperti mana berlaku dalam demokrasi-demokrasi lain. Tapi ini satu presiden baharu, unprecedented untuk Malaysia kan. Bergerak ke hadapan, bagaimana untuk kita tetapkan proses yang lebih jelas, protokol yang lebih jelas sekiranya tiada majoriti dicapai, apa step 1, step 2, step 3. Kerana ini saya kira masih lagi fasa eksperimental lagi. Kalau nak bergerak ke hadapan, apa pengajaran yang patut kita ambil daripada detik sekarang ini? Menarik tu. Sebab kalau kita lihat perlembagaan memberikan panduan yang umum berkaitan dengan penubuhan kerajaan. Tetapi kita boleh juga merujuk amalan-amalan yang berlaku di dalam negara lain. Pada asasnya sebenarnya ada beberapa langkah yang boleh dipilih di dalam proses penubuhan kerajaan, iaitu langkah pertama ialah penubuhan kerajaan majoriti. Penubuhan kerajaan majoriti maksudnya penubuhan kerajaan yang melepasi simple majority iaitu 112 tadi. Yang mana dia boleh dilakukan sama ada melalui satu parti atau beberapa parti. Tetapi jika sekiranya tidak berlaku demikian, maka pilihan yang kedua boleh diambil, iaitu penubuhan kerajaan minoriti. Ini satu perkara yang unik juga sebab perlembagaan menyebut prinsip yang sangat umum dari sudut majoriti ini. Dan perlembagaan memberikan kuasa budi bicara yang agak besar kepada Yang di-Pertuan Agong. Kerana dia menyebut perkataan pada hemat baginda, in his opinion. Maksudnya bila kita sebut pendapat atau hemat ini sesuatu yang tidak boleh dipertikaikan di mahkamah. Dan juga ada perkataan mungkin mendapat sokongan majoriti. Itu juga satu mengukuhkan lagi kuasa Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau Yang di-Pertuan Agong memilih seseorang yang dirasakan mungkin secara jelasnya tidak ada majoriti, tetapi mempunyai sokongan yang terbanyak. Dan yang penting mampu untuk meraih sokongan majoriti sebelum persidangan parlimen. Untuk selamat daripada undi tidak percaya. Maka Yang di-Pertuan Agong boleh melantik pemimpin berkenaan untuk memimpin sebuah kerajaan minoriti, tetapi ingat kerajaan minoriti ini risiko dia terdedah kepada undi tidak percaya. Sebab itulah sesiapa kalau dilantik kerajaan minoriti sebagai Perdana Menteri, maka dia ada tempoh masa. Kalau sekarang ini tempohnya adalah 120 hari daripada tarikh pembubaran, lebih kurang waktunya tarikh bulan Februari nanti untuk memanggil sidang parlimen kali pertama, dan urusan yang pertama biasanya pelantikan speaker, itu test yang pertama. Pada waktu itu kita boleh melihat adakah beliau mendapat sokongan majoriti atau tidak. Sebab itu kaedah dia kalau katakan wujud kerajaan minoriti, Perdana Menteri itu boleh berikhtiar yang pertamanya mewujudkan gabungan, menarik sokongan. Dan tentunya sebagai Perdana Menteri lebih mudah untuk mendapatkan sokongan berbanding belum dilantik sebagai Perdana Menteri. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak ada juga yang nak sokong dia, beliau boleh menggunakan kaedah CSA. Seperti yang pernah dilakukan dalam sesi yang lepas, iaitu perjanjian Confidence and Supply Agreement, perjanjian untuk memberikan kepercayaan dan juga meluluskan belanjawan bajet. Itu boleh dilakukan. Maksudnya apabila parlimen bersidang, walaupun pembangkang tidak berada di dalam kerajaan, tetapi mereka bersedia untuk memberikan confidence kerana melihat keperluan kerajaan atau negara yang stabil. Maknanya pembangkang melihat itu keperluan, maka boleh berlaku demikian. Jadi ini beberapa step. Maknanya kita tidak berada dalam situasi deadlock ataupun tidak ada kerajaan. Saya ingat kita akan kena ada Perdana Menteri sebelum inai kita ini hilang. Kita perlu ada Perdana Menteri supaya nanti rakyat tidak rasa gusar. Kan? Sebenarnya ada banyak peluang, ada banyak pilihan di situ, ada ruang dalam perlembagaan itu, tetapi kalau mengikut cadangan minority government itu menuntut sedikit mungkin saya kira untuk ahli politik ini bersifat lebih berjiwa besar, saya kira. Antara perkembangan terbaru jika boleh saya bawakan di iPad ketika ini, kenyataan media yang baru sahaja kami terima daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Dalam kita rancak sebenarnya menunggu siapa Perdana Menteri, bagaimana kerajaan nak dibentuk, siapakah orangnya. Pada masa sama perlulah kita ingat untuk saling tidak membangkitkan perkara-perkara yang provokatif
di mana kenyataan media yang dikeluarkan oleh MCMC ini secara jelas menyatakan bahawa pengguna media sosial diingatkan untuk tidak bangkitkan sentimen kebencian dan provokasi terhadap institusi raja, perkauman dan agama ataupun disebut sebagai 3R, royalty, religion dan race. Di mana pengerusi interim Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din ingin mengingatkan orang ramai untuk berhemah serta menjauhkan diri daripada memberikan pandangan yang berbau kebencian membabitkan kaum dan agama. Semua pihak harus menghormati keputusan pilihan raya dan pemilihan Perdana Menteri yang akan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong dengan hati terbuka. Sehubungan itu, MCMC akan terus membuat pemantauan bagi membendung penyebaran maklumat yang tidak sahih serta kenyataan bersifat jelik membabitkan unsur 3R iaitu raja, royalty, agama, religion dan kaum race. Sebarang perkongsian kandungan bersifat palsu, jelik dan mengancam merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Tindakan penguatkuasaan bersama PDRM akan diambil terhadap mereka yang terlibat berdasarkan aduan daripada orang awam mengikut peruntukan undang-undang sedia ada demi melindungi ketenteraman dan kepentingan masyarakat. Laporkan insiden atau kandungan yang bersifat hasutan, provokasi atau yang menghina kepada MCMC melalui portal aduan yang tertera di kaca televisyen anda pada ketika ini. Juga boleh dapatkan maklumat lanjut kami di Astro Awani juga akan sentiasa mengeluarkan semak fakta dan sebagainya perkara-perkara penting yang perlu kita teliti. Baik, antara kalau kita nak melihat juga dalam berbalik kepada isu minority government ini, secara jelas kalau kita lihat presiden yang berlaku di negara-negara luar sebagai contoh, kalau kita lihat antaranya kalau unity government di Germany, kita nampak bahawa minority government dan juga unity government adalah satu perkara yang berbeza. Dan kalau kita ada visual difahamkan, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru sahaja tiba di kediamannya, sama ada di Bukit Gasing. Dia Jalan Gasing dan sudah tentu kita masih lagi menunggu perkembangan lanjut dari semasa ke semasa. Firdaus Azil tidak silap saya berada di sana. Okey, berbalik kepada perbincangan kita melihat kepada unity atau minority. Bagaimana kita nak memahami dua konteks ini dalam pembentukan sesebuah kerajaan berdasarkan lunas undang-undang yang kita ada, Doktor? Menarik juga perbincangan tentang unity government ataupun kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ini adalah dalam bentuk perpaduan yang melibatkan dua perspektif, iaitu perpaduan antara parti politik. Maksudnya kerajaan itu akan melibatkan semua parti politik atau 90% daripada parti-parti yang ada di dalam dewan, yang parti-parti yang besar. Itu maksud kerajaan perpaduan. Perspektif yang kedua ialah kerajaan perpaduan itu kerajaan yang mendorong kepada perpaduan dalam negara. Jadi dua-dua maksud itu betul. Jadi di dalam negara kita ini, jika sekiranya kita nak wujudkan kerajaan perpaduan, kita perlu mekanisme berdasarkan perlembagaan. Kita tidak ada mekanisme seperti di Itali yang pernah mewujudkan kerajaan perpaduan atau di Germany yang mana presiden boleh impose atau boleh melaksanakan kerajaan perpaduan berdasarkan kuasa yang dia ada. Kalau kita nak laksanakan juga di Malaysia, kita terpaksa menggunakan perkara 150. Tentunya kita tak nak memilih darurat untuk melaksanakan kerajaan perpaduan. Imej dia tidak baik untuk negara kita. Jadi kerajaan perpaduan jika ingin dilaksanakan tetap perlu melalui proses konsensus. Jika sekiranya dimaksudkan perpaduan itu melibatkan semua parti politik, kerajaan perpaduan hanya boleh dibuat jika sekiranya melibatkan semua parti politik. Sebab itulah kalau di Perak nak dikatakan kerajaan perpaduan, itu bukan kerajaan perpaduan, itu kerajaan campuran. Kerana tidak melibatkan PN. PN itu ada berapa kursi? 26 kursi, banyak. Itu bukan kerajaan perpaduan. Jadi kalau katakan nak direalisasikan di peringkat negara kita, mungkin pihak istana boleh memainkan peranan proaktif, tetapi tidak boleh impose, tidak boleh bertindak terlalu aktif kerana di dalam perlembagaan menetapkan mungkin peranan istana untuk mendorong dengan memanggil atau facilitate perbincangan supaya proses itu dapat berjalan lancar, tetapi tidak mungkin berlaku kalau kita katakan satu pemaksaan terhadap kewujudan kerajaan perpaduan itu.
Ya, mengambil kira pelbagai pilihan yang ada ini, pada masa yang sama kita juga mengambil kira sentimen pengundi. Kalau kita nak lihat keterbukaan ahli politik, pemimpin-pemimpin parti itu ini untuk membincangkan, merundingkan perkongsian kuasa, bagaimana untuk membentuk kerjasama terbaik untuk kerajaan yang stabil buat negara. Tapi mungkin di peringkat akar umbi, di peringkat pengundi, rakyat, penyokong-penyokong tegar yang fanatik mungkin, mereka ada pandangan yang berbeza. Adakah mereka sama terbuka, sama bersedia seperti ahli politik? Macam mana untuk kita mengambil kira sentimen kedua-dua pihak dan keterbukaan pengundi dan rakyat untuk melihat dinamik politik yang berbeza, bentuk kerajaan yang berbeza? Bagaimana? Itu satu perkara yang penting juga sebab proses membuat keputusan dalam parti ini perlu dilakukan melalui proses musyawarah dan saya percaya parti yang besar dan juga lama seperti Barisan Nasional atau UMNO mempunyai tradisi ini, musyawarah ini. Cumanya mutakhir ini saya nampak agak kurang terselah. Dan apabila musyawarah itu dipinggirkan, itu kita boleh lihat di kalangan ahli-ahli pemimpin di peringkat bahagian menyatakan bantahan. Termasuklah ada yang bakar bendera semalam saya tengok. Ya, betul. Dan itu menggambarkan bahawa sikap tidak setuju dengan keputusan yang telah dibuat oleh presidennya. Dan dalam hal ini kita kena ingat setiap parti politik mempunyai ideologi. Dan ideologi ataupun teras perjuangan itu yang menjadikan asas sokongan politik. Dan apabila ideologi politik itu digadai, masyarakat melihat, penyokong-penyokong melihat bahawa pemimpin mereka ini mengutamakan kuasa, bukan mengutamakan perjuangan. Itu yang dilihat. Kerana di dalam situasi penubuhan kerajaan, perkiraan di peringkat pemimpin adalah kuasa dan rakyat memerhatikan. Maknanya kalau sekiranya silap percaturan, menggadaikan prinsip perjuangan, menggadaikan ideologi perjuangan, maka ia boleh menjejaskan keyakinan dan sokongan. Dan kita kena ingat pilihan raya negeri, 6 negeri hampir. Di Selangor, Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang. Jika sekiranya pemimpin-pemimpin mereka menggadaikan prinsip ini yang menjadi pegangan anggota parti, mereka bukan sekadar hilang penyokong, bahkan mungkin hilang pengundi yang mengundi mereka di dalam pilihan raya. Sebab tu perkiraan, percaturan, penubuhan kerajaan ini bukan sekadar soal campur tolak kerusi sahaja, tetapi perlu turun ke bawah, dengar suara orang bawah, apa pandangan dan juga persepsi masyarakat di bawah dan juga pengundi-pengundi yang telah baru saja mengundi mereka di dalam pilihan raya yang lepas. Itu semua perlu diambil kira kerana walaupun ada orang mengatakan Melayu mudah lupa, saya percaya rakyat Malaysia ini tidak mudah lupa. Kerana sekarang ini video-video lama akan dikemukakan semula. Ya. Sebab tu orang cakap kalau nak berkempen politik tu janganlah terlalu menjatuh-jatuhkan kawan sebab nanti dan lawannya sebab nanti mungkin akan berkawan untuk tubuhkan akan digunakan balik. Akan digunakan balik semua itu. Kita perlu bergerak daripada politik yang terlalu fanatik ni kerana kemungkinan sekarang ni apa-apa saja boleh jadi. Sebab tu kita berpolitik kerana perlu matang. Saya lebih suka persaingan di dalam pilihan raya sebagai satu persaingan untuk menawarkan yang lebih baik. Maksudnya bukan kita nak menyalahkan pihak sana, menjatuhkan pihak sana, tetapi kita menawarkan sesuatu yang lebih baik. Mengkritik tidak ada masalah. Membezakan antara dasar kami, dasar mereka tidak ada masalah, tetapi bahasa yang digunakan itu perlulah berhemah. Kerana satu hari nanti mungkin terpaksa duduk semeja menjadi rakan. Ya, itulah pengajaran buat ahli politik dan pemimpin-pemimpin mungkin bergerak daripada sekarang ini, amalkan politik yang lebih matang. Sudahnya berkawan nanti. Ini antara perkembangan terbaru kalau ikut pada tweet Khairi Jamaluddin. Kalau kita boleh up mirror kita lihat kepada tweet yang dikeluarkan oleh Khairi Jamaluddin. Perundingan pembentukan kerajaan baharu tidak boleh melibatkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, di mana kata Khairi, beliau merujuk kepada Zahid, tiada lagi keabsahan moral selaku Presiden UMNO dan mesti undur segera. He may be Presiden in name, but he has no moral authority left to decide on behalf of UMNO. Bercakap tentang UMNO, mungkin kita boleh pergi ke WTC untuk lihat apa yang sedang berlaku. Ada sesuatu yang berlaku di WTC, kita terus sahaja.
You are more with it. Okay, may I ask, do you know where is Dato' Sri Anwar Ibrahim right now? We don't know yet. Don't know. I don't know. So you guys are just hoping to get good news? Yes. Good news for PH. Will come from this one. PH. Yeah. PH. Okay. Yes. Yeah, PH. Pakatan Harapan. We hope that the good news come from this building. For both for the good of this Malaysia, Our country lah. our country. Yeah. So ada jawatan apa-apa dalam dulu, not now. Yeah, we're veteran. We are from Pemuda. Pemuda. Yeah. All the way from 98. From the. We are called ourselves Wotai. Yeah. 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 Thank you so much. Thank you so much. Itu dia lagi satu petanda dari WTC. Hotel Reformasi berada di Menara Dato' On. Satu yang luar biasa untuk kita gambarkan ataupun tidak pernah kita bayangkan. Demonstrasi ya. Dulu demonstrasi ya. Sekarang ni mengharapkan something good news katanya. Berita baik untuk Pakatan Harapan from this building katanya. Okey, baik. Berita baik buat Pakatan Harapan itu, kita nak dengarkan juga apa perkembangan dari kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan rakan setugas Firdaus Azil. Kalau kita dapat saksikan, banyak wartawan-wartawan kami, ramai daripada mereka berada di lapangan untuk bawakan perkembangan terkini Firdaus Azil di kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebentar tadi di WTC dan juga di Istana Negara kami bawakan segalanya. Tapi kita nak pergi ke Firdaus Azil dulu. Apa perkembangan pergerakan yang kita dapat saksikan di kediaman pengerusi Pakatan Harapan? Firdaus. Okey, baik, terima kasih Naila dan juga Haris Ashraf. Mungkin saya boleh maklumkan bahawa sebelah pagi tadi saya berada di kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terletak di Bandar Sungai Long, tetapi beliau apabila keluar, kalau kita juga ada kongsikan berita sejurus dalam sejam kemudian, kira-kira pukul 9 kalau tak salah saya, beliau telah meninggalkan pekarangan kediaman beliau. Dan bila kita tanya Datuk Seri nak ke mana, dia kata office. Dia kata office and then Gasing. Gasing itu adalah merujuk di mana saya berada sekarang, dan kemudiannya dia kata akan kembali ke kediaman kemudian. Jadi saya dan kru terus bergegas ke Jalan Gasing. Sebelum ini juga saya nak memohon maaf apabila saya berkongsikan ciapan beberapa kehadiran pemimpin yang saya mengatakan bahawa ini adalah ibu pejabat Pakatan Harapan. Bukan. Ini adalah sebenarnya pejabat untuk pejabat peribadi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terletak di Jalan Gasing, Petaling Jaya, yang mana saya juga melihat difahamkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di pejabat ini kira-kira pukul 10 pagi. Maksudnya beliau meninggalkan kediaman pukul 9 lebih macam tu, sampai ke ofis ini pukul 10 pagi. Dan sebentar tadi kita juga dapat melihat antara pimpinan kanan Pakatan Harapan, itu antaranya Timbalan Presiden PKR iaitu YB Rafizi Ramli. Kemudian kita dapat melihat kehadiran Presiden Parti Amanah Negara YB Muhammad Sabu ataupun lebih dikenali sebagai Abang Mat ataupun Mat Sabu, dan juga kemudiannya kalau tak salah saya yang terakhir sekali ialah Setiausaha Agong DAP iaitu Anthony Loke yang juga merupakan ahli Parlimen Seremban. Mereka berkumpul di sini, tapi kita masih belum dapat difahamkan apakah yang sedang berlaku di dalam, sama adakah ini mesyuarat Majlis Presiden ataupun bukan. Kita masih belum mendapat sebarang maklumat. Tetapi kalau boleh saya nak kongsikan, kita juga dapat melihat kehadiran beberapa lagi seperti ada sesuatu yang sedang berlaku di dalam. Apapun kita kongsikan kehadiran ini adalah bagaimana bentuk ibu pejabat untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi buat masa ini kita masih belum ada sebarang maklumat, tetapi yakinlah jika ada sebarang maklumat ataupun info terbaru akan kita kongsikan secepat mungkin, Naila dan juga Haris. Okey, ya, baik. Firdaus, terima kasih untuk laporan itu. Kita akan terus saja ikuti perkembangan sama ada lebih banyak pergerakan akan berlaku di pejabat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga di WTC, sama ada akan ada lebih ramai pemimpin otai-otai reformis ni. Kalau ada lagi yang ingin memberi bayangan apa yang sedang berlaku, apa hasil mesyuarat pertemuan rundingan yang diadakan di WTC itu, kita juga akan bawakan perkembangannya, dan juga di Istana Negara sama ada akan kita dapat saksikan ketibaan pemimpin-pemimpin parti ini dengan berbaki lebih kurang 15 minit sahaja sebelum tamat tempoh waktu untuk kemukakan calon Perdana Menteri yang mempunyai sokongan yang mencukupi kepada Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Berbaki kurang 20 minit, dalam 15 minit sahaja lagi, dan mungkin selepas itu terjawabnya persoalan yang dinanti-nantikan, siapa Perdana Menteri ke-10, siapa yang akan membentuk kerajaan selepas ini, diharapkan dapat terjawab dalam masa yang terdekat. Saya kira
Haris, kita nak teruskan dengan perbincangan kita. Ya, melihat kepada sebagai contoh, saya sedang merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Speaker Dewan Rakyat berkenaan dengan meminta ketua-ketua parti ini menyerahkan nama. Kalau saya boleh quote di sini, apa yang disebut adalah mengutuskan surat kepada ketua-ketua parti dan setiausaha agung parti-parti politik yang memenangi jumlah kerusi yang substansial pada PRU15 untuk mengemukakan nama parti-parti dan ahli-ahli parlimen bebas sekiranya ada yang bersetuju untuk menganggotai gabungan yang mempunyai sekurang-kurangnya 112 kerusi. Mereka juga diminta menamakan seorang daripada ahli Dewan Rakyat dalam gabungan mereka yang diberi kepercayaan untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 melalui surat akuan berkanun dari setiap ahli Dewan Rakyat yang menganggotai gabungan tersebut yang dinyatakan dengan terang dan jelas. Masih lagi menekankan perkataan dalam gabungan mereka yang diberi kepercayaan untuk menjadi Perdana Menteri ke-10 melalui surat akuan berkanun dari setiap ahli Dewan Rakyat yang menganggotai gabungan tersebut. Macam mana kita nak meneliti perkara ini, Doktor? Ya. Surat yang dikemukakan oleh speaker itu adalah surat. Ya. Dia tidak boleh mengatasi perlembagaan. Ya. Sebab di dalam perlembagaan jelas, perkara 43 Perlembagaan Persekutuan mengatakan asas kepada pelantikan Perdana Menteri ialah confidence atau kepercayaan. Ya. Jadi kalau kita lihat kenapa perlembagaan meletakkan kepercayaan, kerana ada mekanisme yang lain iaitu mekanisme hilang kepercayaan. Juga di bawah perkara 43 fasa 3 yang menyebut tentang situasi hilang kepercayaan. Maksudnya, jika sekiranya nama itu dihantar oleh ketua parti, kita ambil contoh umpamanya UMNO ataupun Barisan Nasional yang belum lagi membuat satu keputusan yang jelas. Tetapi bila berlaku persidangan parlimen, Perdana Menteri dilantik itu tidak disokong oleh ahli-ahli parlimen dari UMNO misalnya. Maka akan berlaku hilang kepercayaan. Bermakna pelantikan yang dilaksanakan terhadap Perdana Menteri itu pelantikan yang kita katakan tidak meyakinkan anggota parlimen. Sebab itulah asas kepada pelantikan Perdana Menteri mesti berbalik kepada prinsip yang ada di dalam perlembagaan dan kita tidak boleh katakan prinsip itu diolah ataupun ditentukan oleh pihak-pihak lain. Kalau nak ditukar prinsip itu, pindah perlembagaan untuk tentukan pelantikan Perdana Menteri ditentukan oleh ketua-ketua parti. Tetapi ini tidak pernah berlaku di dalam Westminster System. Kita tetap berdasarkan kepada prinsip parlimen kerana di dalam sistem demokrasi ini ia bermula dengan individu. Bahkan kalau kita lihat di dalam sistem pilihan raya itu sendiri, asas pertandingan pilihan raya sebenarnya pertandingan di antara calon-calon pilihan raya. Dan parti muncul sebagai satu elemen simbol di dalam pilihan raya. Maksudnya, parti terlibat di dalam pilihan raya sebagai simbol yang digunakan oleh calon-calon. Dan sebab itulah sebelum undang-undang yang melibatkan lompat parti sebelum ini timbul isu berkaitan dengan ahli parlimen menukar sokongan dan sebagainya. Kerana sistem pilihan raya berteraskan kepada individu ahli parlimen itu. Cumanya isu yang kita bincangkan ini berkait rapat juga soal kesetiaan, kesetiaan kepada parti. Dan kita perhatikan isu ini, isu kesetiaan parti ini dia hanya berlaku dalam situasi sekarang di dalam Barisan Nasional. Yang saya perhatikan prinsip Barisan Nasional ini mestilah berteraskan kepada pertanggungjawaban. Kerana kalau kita perhatikan sebelum pilihan raya, asas ataupun alasan yang digunakan untuk mempercepatkan pilihan raya sewaktu musim banjir ini kerana untuk mewujudkan negara yang stabil, politik yang stabil. Itu alasan yang digunakan. Bahkan di dalam tagline ataupun slogan yang digunakan di dalam pilihan raya pun kestabilan. Itu asasnya. Tetapi apabila 30 orang ahli parlimen Barisan Nasional ini tidak ada hala tuju kerana parti tidak membuat keputusan, bermakna parti telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dilaung-laungkan, iaitu menuju kepada kestabilan. Sekarang, situasi sekarang, apabila kita ada dua blok yang besar iaitu PH dan juga PN, dan 30 orang ahli parlimen Barisan Nasional ini mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan kestabilan politik. Situasi itu meletakkan mereka bertanggungjawab. Sebab itulah walaupun ada kenyataan yang mengatakan bahawa mereka hendak menjadi pembangkang. Menjadi pembangkang bermakna mereka membiarkan negara kita dalam keadaan kerajaan minoriti. Itu satu langkah yang tidak bertanggungjawab. Sedangkan waktu sebelum pilihan raya mereka kata nak wujudkan kestabilan. Sekarang
terletak tanggungjawab di tangan mereka untuk wujudkan kestabilan, mereka tak laksanakan tanggungjawab mereka. Ini situasi yang berlaku yang kita katakan perlu dibetulkan, dan saya percaya kenyataan yang dibawa oleh Khairi Jamaluddin itu sangat jelas. Okey. Ya. Yang seperti yang kita sebut tadi. Kalau boleh kita ke WTC sebentar untuk kita lihat apa yang Menunggu keputusan daripada pucuk pimpinan menentukan hala tuju kita. Itu ya. Sempat ke 2 PM? 2 petang? Ya. 2 petang sempat ke? Untuk bagi result? Itu mau tanyain di Pertuan Agong. Ada nama? Ada nama? Nama tidak ada. Tidak nama? Tidak ada. No name? Tidak, sebab kita tak mencadangkan. Ada nama? Belum. Adakah BM? Tak ada. No side? No side. No side. No side. No side. Neutral? Belum. So, sementara ini kita bersulit suara kita bertenang. BN berisi 30 orang bertenang. Ada SD sign? Tak ada. Tidak juga kita bertenang. Sehingga bila? Sehingga masa yang sesuai. Apa-apapun boleh. Block boleh berlaku tak? Well, I think in politics everything is possible. So en block will be Kami mesti mau en block. mesti mau en block. Mesti mau en block. What is your question? So my question is that what was decided today, sir? We decide nothing. We must be in one team. Whatever we decide must be go one team. That's all. Jadikah adakah menyerahkan kepada Agong membuat keputusan? Tidak juga, tapi kami dalam satu pasukan. Sir, does it mean that you have given the power for president to decide? Not the president, but the high level committee of Barisan Nasional will decide. So the 37 district council members. Yap. So apa yang akan dihantar jam 1 PM? Apa Ya. yang dihantar? 2 PM? Apa yang dihantar 2 PM? Kita tidak hantar siapa-siapa. Okey. Wah, ini story baru. Okey. Sorry, ada story ya? Ani apa ada story sikit. Aduh. Okey, itu dia tadi. apa yang kita sangkakan jelas sebentar tadi sekarang ini kabur. Kabur pula apa yang kalau berdasarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Bong Muhtar tadi, mereka akan bergerak apa-apa pun on block secara sekumpulan semua yang menang itu, pasukan itu. Dan ada bagi nama, ada wartawan tanya ada bagi nama, tak ada nama, tak ada SD, tak ada katanya. Jadi macam mana kita nak faham berkenaan dengan kedudukan Barisan Nasional ketika ini? Dengan berbaki kurang 10 minit. 10 minit lagi. Ini sebenarnya yang terus dinanti-nantikan. Pertanyaan demi pertanyaan, individu terus keluar daripada WTC itu. Rakan-rakan kami terus membawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa dari pelbagai lokasi. Tapi saya kira ada satu penjelasan yang mungkin kita boleh dapatkan daripada Parti Warisan. Kalau sebelum ini kita kata kabur, tapi bagi Parti Warisan, bagi mereka jelas. Warisan expresses support to Pakatan Harapan and Barisan Nasional. Parti Warisan expresses its support to Pakatan Harapan and Barisan Nasional as the coalition that garnered the highest number of seats in the recently concluded general election of Malaysia. Warisan gives its support to Pakatan Harapan and Barisan Nasional because both have the number of seats to form a government, and the majority of the people have voted for Pakatan Harapan and Barisan Nasional. As such, Pakatan Harapan and Barisan Nasional should be given the first choice to form a government. This support is also on the premise that the new federal government will resolve in full the 21 claims under the Malaysia Agreement of 1963. The party hopes that Pakatan Harapan together with Barisan Nasional will be able to secure partners that will enable the formation of the next federal government that brings political stability and unity to the country. Parti Warisan memberi sokongan penuh kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional sebagai gabungan politik yang mencapai jumlah kerusi tertinggi secara keseluruhannya secara bersama dalam pilihan raya umum ke-15. Warisan memberi sokongan dan percaya Pakatan Harapan dan Barisan Nasional berhak untuk diberi pilihan pertama untuk membentuk kerajaan, dan sokongan ini juga berdasarkan premis
bahawa kerajaan persekutuan yang dibentuk yang baharu akan mencapai kesemua 21 tuntutan bawah MA 63 dan berharap Pakatan Harapan bersama Barisan Nasional dapat secure partners, dapat mendapat rakan-rakan kongsi untuk membentuk kerajaan persekutuan yang seterusnya. Itu dari pihak Parti Warisan. Tapi kalau kita nak berbalik kepada apa yang dikatakan Datuk Seri Bong Mokhtar tadi, tiada SD yang diberikan, yang ditandatangani oleh Ahli Parlimen Barisan Nasional dengan berbaki kira-kira 5 minit sahaja lagi sebelum deadline yang ditetapkan Istana Negara untuk kemukakan calon-calon Perdana Menteri. Mungkin ini apa yang dikatakan oleh Prof sebentar tadi apabila kita bayangkan pelbagai pilihan bentuk kerajaan, ada antara anggota-anggota Barisan Nasional yang mencadangkan CSA, Confidence and Supply Agreement. Tapi mungkin berbeza apabila Datuk Seri Bong Mokhtar kata tiada SD yang ditandatangani. Saya kira ada proses mungkin untuk mereka tetap memberikan sokongan tapi duduk di pihak pembangkang. Mungkin, Prof? Ya. Itu boleh berlaku. Kita tahu gelombang atau pandangan-pandangan beberapa pemimpin dalam UMNO yang ingin beraksi atau bertindak sebagai pembangkang. Dengan merujuk kepada kemampuan mereka menjadi pembangkang dalam tempoh 22 bulan sewaktu PH memerintah itu dan memenangi pilihan raya kecil. Cumanya saya melihat bahawa dalam situasi begini, walaupun mereka berhasrat untuk menjadi pembangkang, itu tidak bermakna menghalang mereka untuk memberikan kepercayaan kepada mana-mana tokoh untuk menjadi Perdana Menteri. Berdasarkan prinsip kerjasama politik yang mungkin pernah diterjemahkan sebagai CSA atau perjanjian kepercayaan dan juga belanjawan itu. Tetapi itu tidak dinyatakan secara jelas. Jadi meletakkan kita dan seluruh rakyat dalam keadaan tertanya-tanya apa sebenarnya move yang hendak dilaksanakan. Tapi bagi saya, walau apapun prinsip yang hendak dinyatakan, mungkin kita kena tunggu kenyataan daripada pemimpin tertingginya, itu yang pertamanya. Yang keduanya, jika sekiranya tidak ada kenyataan sekalipun, kita menunggu keputusan daripada istana dan menjadi tanggungjawab sebagai rakyat, kita sebagai rakyat, kita menerima kebijaksanaan Yang Bertuan Agong di dalam pelantikan Perdana Menteri. Walau apa saja keputusannya itu kita terima. Sebagaimana sepatutnya kita menerima keputusan pilihan raya. Pemimpin-pemimpin politik pun sepatutnya mereka menerima keputusan pilihan raya sama ada kalah atau menang, itu adalah kehendak rakyat dan mereka perlu menghormati sebenarnya pilihan rakyat, tidak melabelkan apa-apa sahaja kepada pilihan yang telah dibuat oleh rakyat. Begitu juga bila pelantikan Perdana Menteri dibuat yang saya kira sewajarnya dilaksanakan dalam masa yang terdekat ini. Kita menerima keputusan itu. Kalau nak diterjemahkan sebagai kerajaan majoriti, alhamdulillah. Tetapi jika sekiranya tidak mendapat majoriti, mungkin kita anggap sebagai kerajaan minoriti yang perlu digalas oleh Perdana Menteri itu untuk meneruskan usaha mendapatkan sokongan sebelum persidangan parlimen. Itu yang perlu dilakukan. Minoriti atau majoriti, kita nak letakkan angka pada perbincangan kita. Kalau kita nak pergi ke laman web yang mana kami sediakan calculator untuk anda turut mengira, mencongak angka-angka yang diperlukan untuk membentuk sama ada minority atau majority government, kita lihat di pru.astroawani.com. Anda boleh tekan satu ruang di atas itu yang tertulisnya calculator majority untuk anda kira sendiri daripada 221 kerusi parlimen yang dipertandingkan ini, siapa yang boleh mencapai majority. Kalau kita mengikut kenyataan yang paling terkini kita dapatkan daripada Parti Warisan, misalnya Pakatan Harapan 82, gabungkan dengan Barisan Nasional, sekiranya mengambil kira apa yang dikatakan oleh Parti Warisan Sabah bahawa Barisan Nasional juga sebahagian daripada coalition government itu, dan mengambil kira 3 kerusi daripada Warisan, 115 jumlah sokongan parlimen secara keseluruhannya. Kalau kita gabungkan 82, Pakatan Harapan, Barisan Nasional 30 dan Parti Warisan 3 mencapai majoritinya itu. 115 jumlah sokongan parlimen. Tetapi itu mengambil kira satu kenyataan saja. Kalau kita berbalik kepada apa yang dikatakan sebentar tadi oleh Datuk Seri Bong Mokhtar, makin tidak jelas. 2 minit sahaja lagi 2 minit sebelum cut off time. Kalau benar apa yang dikata oleh Datuk Seri Bong Mokhtar tadi, tiada apa-apa, jika boleh saya quote balik semula, tiada sokongan
tiada sokongan sesiapa Perdana Menteri, tiada sokongan mana-mana gabungan. Tiada SD ditandatangani oleh ahli parlimen BN. Itu yang dikatakan oleh Datuk Seri Bong Mokhtar selepas keluar turun dari Menara Dato' On di lobi perkarangan lobi Menara Dato' On itu. Banyak persoalan dan difahamkan pada ketika ini Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, naib Presiden UMNO, pada bila-bila masa sahaja turun akan ke lobi Menara Dato' On itu. Kita tidak pasti sama ada akan ada doorstop ataupun tidak, sama ada akan ada kenyataan ataupun tidak dari Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini video secara langsung kami bawakan dari lobi Menara Dato' On, di mana kita menantikan pimpinan-pimpinan. Kalau kita boleh lihat di situ, mula ada beberapa individu yang mula turun dari bilik mesyuarat di Menara Dato' On. Dan sudah tentu banyak perkara yang perlu kita telitikan pada waktu ini, banyak perkara juga yang perlu kita fahami dari segi pembentukan kerajaan yang bakal berlangsung. Dan wartawan-wartawan kami, seperti saya maklumkan tadi, berada di pelbagai lokasi. Ini salah satunya di World Trade Center WTC Kuala Lumpur, Menara Dato' On, di mana terletaknya Ibu Pejabat UMNO. Beberapa individu telah pun turun. Ada yang memberi kenyataan, ada yang mengunci mulut, yang meminta supaya pimpinan UMNO sendiri. Ya, dengan itu berakhirnya tempoh waktu yang diberikan untuk parti-parti mengemukakan calon Perdana Menteri kerana sudah pun jam 2 petang. Tepat jam 2 petang? 2 petang, 22 November 2022. Tarikh yang cantik orang kata. Kita dah berinai. Dah berinai. Beberapa hari lepas ini ada yang merisik, ada yang meminang. Hari ini kahwin atau tidak? Ya. Itu persoalannya. Kenduri sudah ada di Istana Negara. 221122. Apa ceritanya kita? Belum lagi buat masa ini kita difahamkan ada rakan-rakan kami yang akan mula bersiaran dari Istana Negara. Mungkin juga kita menunggu update dari WTC. Okey, kita nak ke Faris Daniel di Istana Negara. Cut off time telah pun selesai. Sebelum ini meminta untuk dianjakkan tempohnya, tetapi kali ini dah diberi 24 jam lagi, telah pun cut off time pada ketika ini. Faris Daniel mungkin telah bersedia dari Istana Negara. Apa perkembangannya dari Istana Negara, Faris Daniel? Baik, terima kasih rakan setugas. Sekarang ni jam sudah pun melepasi 2 petang. Masih tiada lagi sebarang pergerakan melibatkan pemimpin parti politik. Namun pada jam 1.20 petang, tadi kira-kira jam 1.20 petang, tadi Speaker Dewan Rakyat, kenderaan beliau memasuki pintu 2 Istana Negara, menaiki Toyota Velfire berwarna hitam. Tan Sri Azhar Azizan Harun masuk ke pintu 2, melepasi pintu 2 Istana Negara. Namun kita masih lagi menantikan sebarang pergerakan daripada pemimpin parti politik. Pastinya juga mungkin adakah dilanjutkan lagi, adakah mungkin macam mana, kita pun tak tahu macam mana nak cakap dengan deadline-nya, kerana sudah pun sampai tempoh deadline-nya pada jam 2 petang. Sepatutnya seperti yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Namun sekarang ini masih lagi tiada sebarang pergerakan, dan kalau boleh saya bacakan sedikit antara perkembangan terkini. Ini adalah satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Parti Warisan. Warisan keluarkan kenyataan wujud kerajaan bermasa BN sokongan 30 dan PH 82. Dan ini adalah situasi semasa. Sebenarnya media sudah pun lebih alert berbanding sebelum ini. Semuanya sudah standby depan kamera, termasuk saya sendiri untuk membawakan laporan untuk penonton Astro Awani. Dan juga inilah keadaannya, ramai wartawan, tidak kiralah wartawan dalam negara, wartawan tempatan, dan juga ada juga wartawan luar negara termasuk dari Australia dan juga wartawan antarabangsa yang lain yang ingin melihat sendiri detik bersejarah negara kita yang akan menyaksikan pembentukan kerajaan baru. Tak tahu siapa lagi parti mana yang akan membentuk jajaran baru untuk selepas ini, dan juga siapa agaknya calon Perdana Menteri ke-10. Itu masih lagi kita menantikan jawapannya, dan saya masih lagi setia menanti di depan kamera untuk membawakan laporan. Dan saya juga nak kongsikan antara perkembangan baru yang baru saja kami terima, yang mana mungkin akan dikongsikan oleh rakan saya dari studio. Tapi sekarang ni apa yang boleh saya bawakan, beginilah keadaannya. Tiada lagi mana-mana kenderaan pemimpin parti-parti politik. Mungkin untuk masa ini saya boleh kongsikan itu saja dulu. Selepas ini sekiranya ada perkembangan lain, saya akan bawakan terus kepada anda penonton Astro Awani.
Terima kasih Faris. Kalau di pusat mengundi selalunya bila tamat tempoh waktu mengundi itu ada yang berlari untuk membuang undi pada saat-saat terakhir itu, tapi di Istana Negara tak ada. Tenang yang last minute ni nak masuk tak ada. Tapi apa perkembangan yang terbaru kami terima ini mungkin lanjutan daripada apa yang dikongsikan oleh Datuk Seri Bong Mokhtaradin di bangunan WTC sebentar tadi. Ini penjelasan yang diberikan sendiri oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Beliau berkata Dewan Tertinggi Barisan Nasional BN telah membuat keputusan untuk tidak menyokong mana-mana gabungan untuk membentuk kerajaan. BN tidak menyokong Pakatan Harapan PH mahupun Perikatan Nasional BN. Setakat ini BN bersetuju kekal sebagai pembangkang. Itu jelas yang diberikan. Ya, nampaknya jika kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Bong di doorstop tadi mungkin agak kabur sedikit, tetapi kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, naib Presiden UMNO ini begitu jelas nampak pendirian Barisan Nasional pada ketika ini tidak menyokong Pakatan Harapan mahupun Perikatan Nasional. Kedua-dua parti itu BN kekal untuk menjadi sebagai pembangkang di Dewan Rakyat. Jadi, adakah akan berlaku kebuntuan politik akan terus melanda, gelora politik ini akan terus berpanjangan? Kerana kalau kita pergi ke kalkulator tadi, kalau kita nak mengambil kira bagi satu lagi pihak yang mana sebelum ini mereka menyatakan sudah mencapai majoriti dan sudah pun mengemukakan sokongan itu kepada Istana Negara, sudah submit dah pun, tapi kalau kita kirakan tanpa Barisan Nasional juga tidak mencukupi majoriti itu. Seperti yang Prof Fatih kata, Barisan Nasional sekarang ini memainkan peranan yang besar. Sebaliknya mereka memberi tumpuan yang banyak kepada politik dalaman ketika ini, tetapi apa yang diperlukan rakyat sekarang adalah kerajaan yang stabil. Prof mengambil kira apa yang dijelaskan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekarang ini. Bagaimana peranan Barisan Nasional sekarang? Ya, keputusan itulah yang dibuat dan saya kira semua kena menerimalah keputusan itu dan kesannya kepada situasi politik sekarang. Tetapi jika sekiranya kita melihat kenyataan yang semalam yang dikeluarkan oleh Perikatan Nasional menyatakan jumlah yang mencukupi, dan saya percaya di dalam jumlah itu mengandungi beberapa ahli parlimen daripada Barisan Nasional dan juga UMNO yang menyatakan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kalau benar dokumen-dokumen itu wujud, maka ia boleh menjadi sandaran untuk penubuhan kerajaan, kerana penubuhan kerajaan ini tetap berteraskan kepada prinsip iaitu keyakinan anggota Dewan Rakyat. Walaupun berbeza dengan pandangan parti, itu urusan dalaman parti. Yang mana parti mungkin boleh mengambil tindakan secara dalaman ke atas ahli parlimen berkenaan, tetapi dalam konteks negara, penubuhan kerajaan, ia satu, jika dokumen itu sah, maka ia satu pengakuan yang sah yang melayakkan penubuhan sebuah kerajaan jika sekiranya jumlah mencukupi simple majority. Tapi tidak menjadi satu masalah ataupun kesalahan ataupun dalam kata lain mudaratlah apabila dah sign, dah menyatakan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, tetapi apabila parti decide okey kita kekal jadi pembangkang, nak menarik semula, maksudnya individu yang telah pun menandatangani SD untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin itu boleh menarik semula sokongan tersebut, tiada masalah. Jika sekiranya ahli-ahli parlimen berkenaan ingin menarik semula sokongan, mereka boleh mengeluarkan SD yang baru. Tetapi selagi belum ada SD yang baru, bermakna mereka kekal setia dengan SD yang asal. Dan kalau diikutkan kenyataan Datuk Isyamuddin secara jelas menyatakan tetap dengan pendiriannya yang asal, dan mungkin beberapa orang ahli parlimen lain yang kita tak tahu siapa juga kekal dengan pendirian yang asal. Kita mengharapkan supaya proses pembentukan kerajaan ini tidak berlarutan terlalu lama, kerana rakyat Malaysia mengharapkan ianya dapat berjalan dengan lancar dan juga ia berkait rapat dengan kestabilan politik, kestabilan ekonomi dan mudah-mudahan kita semua dapat laluinya dengan baik, insya-Allah. Doktor, kita ada live feed dari pekarangan Menara Dato' On, Tan Sri SA Vigneswaran. Teruskan. Allah, tuduh aku dah mat. Okey, nampaknya kita mengalami gangguan audio sedikit dari lokasi. Kita akan cuba dapatkan
update ataupun perkembangan terkini berkenaan dengan apa yang berlaku di Menara Dato' On ataupun apa yang dinyatakan oleh Tan Sri S.A. Vineswaran, apa yang dinyatakan oleh beliau itu, dan sudah tentu banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita perincikan, yang perlu kita telitikan melihat daripada perkembangan semasa ke semasa apa yang berlaku, dan sudah tentu selepas ini sebenarnya kita nak meneliti dari segi pertembungan politik yang berlaku. Kebuntuan politik itu masih lagi ada, Naila. Melihat kepada pertamanya berkenaan dengan siapakah yang akan membentuk kerajaan. Adakah kita bakal menyaksikan kerajaan minoriti? Adakah kita akan menyaksikan kerajaan unity? Dan semua itu semua kemungkinan itu ada, boleh berlaku. Dan pada masa sama, selepas ini bagaimana, apa gambaran kita dalam perjalanan sebuah negara? Itu persoalan demi persoalan yang bermain di fikiran.